Kemudian seterusnya muka surat 507 ada satu hadis Nabi SAW sebutkan, seorang lelaki daripada umat sebelum kamu telah dihisap, dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, melainkan dia seorang yang suka bergaul dengan manusia dan seorang yang kaya. Dia memerintahkan para pembantunya supaya memaafkan hutang orang yang tidak mampu menjelaskannya. Lalu Allah SWT berkata, kami lebih berhak untuk itu daripadanya, maka maafkanlah, iaitu hapuskanlah dosanya. Maksudnya dia nak cerita bahawa ada satu kisah, seorang lelaki, dia tu tak pernah buat baik apa pun, tapi dia pernah memaafkan orang yang berhutang. Maksudnya dia halalkan orang yang berhutang. Maka dengan itu Allah ampunkan semua dosa dia dan dia mendapatkan syurga Allah SWT. Tapi ni kena faham betul. Nanti kan, kalau gitu dah lah jadi orang jahat pun tak apa, bagi hutang kat orang, lepas tu halalkan dah boleh masuk syurga. Dia bukan gitu, kan? Cara fahamnya adalah, maksudnya betapa sekecil-kecil perbuatan sekadar menghalalkan hutang sahaja, tanpa apa-apa kebaikan yang lain pun boleh, asalkan hati kita betul-betul tulus kerana Allah SWT. Sekali lagi kita katakan, setiap amal mesti dilihat pada hati dia. Jadi nilai amal tu ada pada hati dia pada saat melakukan amal tu. Tak ada nilai pun dia solat sampai 100 rakaat kalau akhirnya hati dia hanya nak menunjuk pada orang. Tak ada nilai pun kalau dia buat baik dengan semua orang, tapi hatinya sekadar supaya orang kata dia budak baik, orang kata dia orang baik, kan? Tak ada guna pun kita tolong kawan-kawan kita, tapi supaya tujuannya, hati kita tu bertujuan supaya kawan-kawan kita sayang kita. Tak ada guna. Semua tu bukan amal kebaikan di sisi Allah. Di akhirat nanti kita muflis, kita hilang semua amal tu, dan tak ada kebaikan dan kebajikan pun yang kita lakukan dalam hidup kat dunia. Tak ada guna kita buat semua untuk manusia, kan? Ada orang dia boleh apa kita katakan on time kalau janji dengan manusia, tapi kalau janji dengan Allah selalu overtime, kan? Jadi maknanya kita terlalu mementingkan topeng kehidupan kita dengan manusia, dan itu semua akan merugikan kita di akhirat nanti. Baik, kemudian maksud dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun ialah dia tidak mempunyai kebaikan yang boleh mengatasi kesalahannya dan melayakkannya memasuki syurga. Maksud tadi adalah bukan maknanya dia tak pernah buat amal kebaikan langsung, tapi maksudnya ialah mustahil lah orang tak pernah buat baik sama sekali, kan? Sekalipun senyum kat orang tu kan kebaikan. Takkan tak ada orang, takkan tak pernah langsung buat. Jadi maksudnya kebaikan dia tu tidak dapat mengatasi dosa-dosa dia. Kita kan tak tahu kan antara dosa dengan pahala kita mana banyak, kan? Jadi boleh jadi kita punya kesalahan dosa tu lebih banyak daripada amal kebaikan yang kita buat. Kalaulah dosa kita lebih banyak daripada amal kebaikan yang kita buat, masa itulah boleh jadi ada satu amalan yang kecil yang Allah akan bantu kita, dan hutang tu salah satunya. Jadi beruntunglah orang yang dihutangi, kan? Dan merugilah orang yang berhutang tak bayar-bayar, apalagi berhutang yang lupa tentang hutang. Tapi kalau orang berhutang dengan kita, alhamdulillah, itu satu nikmat. Cara fikir akhirat, kita panggil cara fikir akhirat. Orang beriman ni dia fikirnya ke akhirat itu. Apa yang menguntungkan akhirat kita, tu je. Kita tak fikir tentang dunia. Kita tak fikir tentang semata-mata keuntungan dunia. Dalam suasana PKP ni kan, COVID ni, ramai orang fikir tentang keuntungan dunia. Misalnya, apa bantuan yang saya boleh dapat? Yang kita fikir, apa yang saya boleh dapat ni musim PKP ni? Apa kerajaan nak bagi lagi? Yang kita fikir keuntungan dunia, seronok kita boleh cuti tapi dapat gaji. Keuntungan dunia, kan? Ni bestnya kita boleh duduk rumah saja-saja, boleh tengok TV sepuas-puasnya. Itu keuntungan dunia. Sekarang kita nak fikir keuntungan akhirat. Apa yang kita boleh dapat daripada duduk di rumah diam-diam? Ada orang dia tak keluar rumah sebab takut. Ni ada yang cakap dengan saya, tiba-tiba mesej bagi tahu, kata kalau tahu macam ni saya dah beli dah makanan banyak-banyak sebelum PKP, kan? Ni nak keluar pun takut, kan? Maksudnya takut dengan keadaan di luar, takut dengan COVID, takut dengan kematian. Takut tu semata-mata takut kerana takut dunia, dan itu rugi tu.
Rugi sebab kita hari ni kenapa tak keluar rumah? Bukan sebab takut itu, tapi kerana mentaati perintah pemimpin, yang mana perintah pemimpin adalah salah satu daripada ketaatan kepada Allah SWT. Bila dikata ati'ullah wa ati rasul wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga kepada pemimpin-pemimpin kamu. Ketika mana dia memerintahkan kita dengan satu kebaikan, bukan benda yang maksiat pun tak keluar rumah. Bahkan kalau untuk orang perempuan lagi bagus lah. Orang perempuan ni keluar rumah yang maksiat, keluar rumah yang banyak terdedah kepada maksiat, kan? Susah nak selamat pada maksiat orang perempuan kalau keluar, kan? Jadi kalau duduk rumah tu Alhamdulillah, kan? Jadi maknanya satu kebaikan yang disuruh kepada kita, maka kita mentaati. Dan kemudian kita juga mentaati perintah Nabi SAW, yang mana Nabi kata, di mana tempat yang ada wabak, maka jangan kamu pergi ke sana. Dan orang yang berada di tempat wabak, jangan keluar dari situ. Maknanya sekarang dalam skop yang lebih fokus adalah kita duduk dalam rumah, kan? Dalam rumah kita tak ada wabak, jangan pergi keluar. Yang wabak kat luar tu tak tahu kat mana-mana. Jangan saya saja keluar suka-suka hati, gitu, kan? Kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Itu maknanya apa yang kita boleh dapatkan, yang kita katakan manfaat daripada apa yang kehidupan kita ni, bila mana kita memberikan kebaikan pada orang lain. Jadi saya ingat kita sampai pukul dah 1:06. Boleh dah kot okey, boleh boleh berhenti kan, sambung lagi. Boleh tolong, kalau dah boleh stop bagi tahu, kena ambil satu poin lagi sikit, poin ke-6 ni. Sebab tadi kita mula lewat sikit ni. Baik, poin ke-6, di bawah naungan Allah SWT. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, man a'ana mujahidan fi sabilillah aw ghariman fi usratih aw mukataban fi raqabatih adallahu Allahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang membantu orang yang berjihad di jalan Allah, atau membantu orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, atau membantu hamba mukatab. Hamba mukatab tu adalah hamba yang ingin memerdekakan dirinya dengan mengadakan perjanjian dengan tuannya bahawa dia akan dimerdekakan jika dia membayar sejumlah harta yang tertentu. Semula Allah akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi maksudnya, siapa yang tolong orang yang jihad di jalan Allah, tolong dengan apa saja, harta, dengan tenaga, dengan apa saja yang kita ada, ataupun tolong orang yang berhutang, atau tolong hamba mukatab ni, maknanya hamba yang nak merdeka, dengan dia janji dengan tuan dia, saya bayar banyak ni, tolong merdekakan saya. Okey, yang tu kita tolong. Kita tolong orang-orang yang dalam kesusahan ni, maka ini adalah salah satu daripada golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di padang mahsyar, yang mana hanya Allah sahaja yang boleh bagi naungan pada kita. Ni peluang lagi. Ini kita panggil tiket, sale tiket payung padang mahsyar. Nak beli payung kat padang mahsyar, tak boleh beli kat padang mahsyar. Dan hari ni kalau kita nak beli payung, kita hujan, kita singgah tepi jalan, dah hujan baru beli payung boleh. Tapi kalau kat padang mahsyar tak boleh. Dah sampai padang mahsyar tak ada payung dijual. Payung dia dijual sekarang. Salah satu daripada payung di padang mahsyar adalah ketika mana kita meringankan bebanan orang lain, terutama yang berhutang, orang yang nak pergi berjihad di jalan Allah. Hari ni berjihad di jalan Allah, kita boleh katakan yang keluar sebagai frontliner pada musim Covid ni, kita boleh panggil dia, kita boleh katakan dia sedang berjihad di jalan Allah untuk menyelamatkan banyak nyawa. Maka cara kita tolong, apa yang kita boleh tolong? Kita tak boleh lah saya saja tiba-tiba nak jadi frontliner, tak ada orang lantik kita, tak layak pun kita, dan tak ada kemampuan pun kita, kan? Kita bukan siapa-siapa. Maka apa yang kita boleh tolong adalah kita bantu, mungkin dari segi kewangan, ataupun kita bantu doa sekurang-kurangnya. Ada benda yang kita boleh tolong supaya Allah nilaikan itu, dia catat tu, kan? Sebagai satu amal yang boleh menyelamatkan kita pada hari kiamat. Okay. Baik, insyaAllah kita berhenti setakat tu lah. Hari ini kita katakan inilah poin-poin yang kita boleh simpulkan. Satu, yang pertama, hadis ini sedang menceritakan kepada kita kegawatan hari kiamat. Di padang mahsyar, kejadian selepas ditiup sangkakala,
setelah selesai hancur musnah dunia ini, bermulalah satu alam di mana di alam itu kita berada dalam keadaan yang sangat kelam kabut yang tak pernah kita rasakan dalam dunia ni. Pada masa tu kita mencari sesuatu yang boleh menolong kita. Dan Allah dah bagi jawapan. Apa dia sesuatu yang boleh menolong kita? Salah satunya adalah meringankan beban orang lain. Jadi mulai hari ni, kalau kita tolong kawan kita, jangan dengan niat supaya dia sayang kita. Rugi niat tu. Jangan dengan niat semata-mata supaya orang suka kita. Tak. Rugi niat. Kita niat supaya Allah pandang kita, dan kita niat supaya kita ni menjadi burung yang membawa air pada paruhnya untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, kamu rasa air yang kamu bawa dengan paruh kecil kamu tu boleh padamkan api yang besar tu? Dia kata, paling kurang di hadapan Allah aku boleh jawab apa yang telah aku lakukan untuk menolong hamba Allah ini, menolong Rasul Allah ini. Maknanya hari ni kalau kita rasa macam kita tolong sikit sangat, macam tak ada apa-apa, tak, paling kurang kita ada jawapan di hadapan Allah tentang apa yang kita dah pun tolong dalam kehidupan dunia ni. Dan tu kita kata motivasi pada kita untuk sentiasa berbuat baik. Hari ni, start hari ni, cuba fikir apa yang kita boleh buat untuk membantu suasana yang sangat-sangat gawat sekarang ni, kan? Yang orang berada dalam keadaan kebimbangan. Baik, insyaAllah kita berhenti setakat tu. Boleh? Tak ada soalan? Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lil ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, jaga kesihatan semua. Saya doakan semua dalam keadaan yang baik. Kita saling mendoakan dan memberikan kebaikan antara satu sama lain.